Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan dirakyat sebagai kumpulan pertama pembentang untuk hari ini akan membentangkan mengenai tajuk kita yang iaitu perbandingan bersejarah Malaysia dari perspektif penulisan kolonial berkaitan persoalan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Ini adalah antara isi kandungan yang akan dibincangkan mengenai perbandingan-perbandingan tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk kepada perbandingan penulisan sejarah Malaysia dari segi konsep sentrik Eropah dan juga konsep sentrik Malaysia, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai serba sedikit mengenai kedua konsep sentrik tersebut. Sentrik Eropah atau dikenali juga sebagai Eurocentrism mengutamakan tokoh-tokoh barat serta memelihara segala kepentingan pihak barat. Dalam konsep sentrik Eropah ini, dia banyak mengetengahkan sumbangan daripada pihak kolonial British sebagai pencetus modernisasi atau pembawa moden kepada masyarakat Melayu di tanah Melayu. Selain itu juga, konsep sentrik Eropah banyak memfokuskan kepada campur tangan pihak kolonial di dalam bahagian politik dan ekonomi yang mana dikatakan membawa kemajuan kepada masyarakat Melayu tempatan pada waktu itu. Selain itu juga, penulisan sentrik Eropah mengandungi unsur-unsur yang kelihatannya merendahkan martabat dan juga masyarakat Melayu yang dikatakan agak mundur berbanding pihak kolonial British yang kelihatan lebih unggul berbanding yang lain. Itu adalah sedikit yang boleh dikongsikan mengenai konsep sentrik Eropah. Bergerak pula kepada konsep sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia mengutamakan pandangan terhadap persoalan-persoalan yang mempunyai kaitan dengan masyarakat tempatan, iaitu dengan menggunakan sumber tempatan. Selain tafsiran yang dilaksanakan adalah berlandaskan perspektif tempatan dengan menumpukan segala tindak tanduk atau tingkah laku masyarakat tempatan menggunakan fakta-fakta tempatan. Selain itu juga, penulisan sentrik banyak menonjolkan masyarakat tempatan berbanding dan mengenampingkan penjajah. Seperti yang kita boleh tengok contoh adalah seperti bagaimana mereka mengangkat pejuang-pejuang tanah Melayu seperti Tok Jago dan sebagainya, dan juga meletakkan penjajah ini sebagai pengganggu kepada keamanan masyarakat tempatan di tanah Melayu. Dan juga terdapat sejarawan tempatan dan juga sejarawan barat yang menulis penulisan bersentrika Malaysia di dalam persejarahan Malaysia. Jadi aspek pertama yang akan ditekankan dalam perbandingan ini adalah dari segi aspek pendekatan. Di dalam sentrik Eropah, di dalam kami memetik daripada Malay Sketches, penulisan daripada Franz Wagner, iaitu dengan yang mengatakan peristiwa hukuman dikenakan kepada pemimpin Melayu dan juga orang Melayu berkenaan peristiwa pembunuhan J.W. Bush, iaitu Presiden British Perak yang pertama. Di dalam peristiwa ini terdapat petikan yang mengatakan mengenai bagaimana orang-orang Melayu yang melakukan penyerangan kepada J.W. Bush dihukum, dan juga pemimpin Melayu seperti Sultan Abdullah yang dikeluarkan negeri atas sebab penyerangan yang berlaku tersebut, yang menunjukkan di mana orang-orang Melayu dan juga pemimpin-pemimpin Melayu ini sebagai pemberontak yang menolak Presiden British yang ingin membawa kemajuan kepada negara, yang membawa kemajuan kepada tanah Melayu pada waktu itu. Jadi di sini banyak menekan kepada sentrik Eropah mengetengahkan bagaimana kehilangan Presiden British tersebut telah membawa kepada satu impak yang negatiflah kepada masyarakat Melayu pada waktu itu. Seterusnya, pada sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia ada mengetengahkan peristiwa kebesaran yang dimiliki oleh para pembesar. Peristiwa ini telah terjadi akibat daripada perbuatan pencarian jawatan yang telah dimiliki oleh ketua orang Melayu pada waktu itu. Peristiwa ini telah membawa kepada penceritaan mengenai kebesaran yang dimiliki oleh putera Palembang yang terdiri daripada senjata, melerai dan juga lembing, yang mana di dalam jurnal kami dapati hasil dari Malay tadi menceritakan serba sedikit mengenai lembing, melerai dan juga lembing sebagai satu kebesaran yang ada pada
masyarakat tempatan Melayu pada waktu itu. Seterusnya kita bergerak kepada aspek tema. Yang pertama, penulisan kolonial yang bersentrikkan Eropah bertemakan penceritaan tentang sifat-sifat negatif masyarakat Melayu. Hal ini dapat dilihat dalam penulisan karya yang bertajuk The Sketches dan juga Golden Tertiaries and the Winter karya oleh Isabel Lampert. Yang pertama dalam karya The Sketches oleh Frank Swettenham ini, beliau telah melabelkan masyarakat Melayu dengan beberapa sifat negatif, seperti sikap yang malas, suka lambat membayar hutang, dan juga jika memberikan sesuatu kebaikan mengharapkan pembalasan semula. Dan ini juga dapat dilihat dalam petikan yang telah dipetik dalam These Sketches yang bahawa Frank ini menyatakan bahawa he is however lazy. The degree is without a method or order of any kind, knows no regularity even in the hours of meals, and considers time as no importance. Daripada petikan ini dapat dilihat bahawa Frank Swettenham ini menyatakan sikap masyarakat Melayu yang malas, sehingga kan mereka ini tidak tahu tentang aturan waktu, even walaupun waktu makan. Seterusnya mereka juga menganggap masa ini adalah tidak penting, yang menyebabkan mereka itu suka melewat-lewatkan sesuatu perkara. Seterusnya dalam karya The Golden Tertiaries and the Winter oleh Elizabeth juga telah menceritakan masyarakat Melayu dari perspektif yang negatif, yang mana beliau telah menyebutkan tentang sikap-sikap dan watak-watak masyarakat Melayu yang sukakan hiburan dan juga melakukan perhimpunan besar-besaran hanya untuk kegiatan yang tidak berfaedah, seperti kegiatan sabung alia pada ketika itu. Tema yang seterusnya dalam sentri Eropah ialah dapat dilihat dalam karya The Sketches juga, iaitu Frank Swettenham ini telah melakukan kajian terhadap masyarakat tempatan, yang mana dalam karya ini masyarakat Melayu ini dapat dilihat yang mementingkan status dan juga kelas dalam kehidupan. Seterusnya mereka menurut kajian daripada Frank Swettenham juga menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini mempunyai sifat dendam yang tinggi, yang mana jika mereka tidak dapat membalas dendam terhadap seseorang yang dikehendaki, maka orang sekitarnya pula akan menjadi mangsa terhadap dendam tersebut, yang mana dia tidak mengira jantina ataupun tua atau muda seseorang itu. Seterusnya daripada sampling Malaysia pula, saya telah memetik Journal of the Malayan Branch of the Royal Aesthetic Society, yang mana dalam artikel ini telah menceritakan tentang beberapa peristiwa penting dalam Kesultanan Melayu, antaranya Kesultanan Perak, Pahang dan Perak, Pahang dan Selangor. Antara petikan yang saya telah petik ini adalah berkaitan dengan peristiwa dalam Kesultanan Pahang, yang mana dalam petikan ini menceritakan bagaimana pengasasan Kesultanan Pahang itu, yang mana ia bermula ataupun disebutkan dalam jurnal ini berkaitan dengan pembunuhan Tun Besar, iaitu anak bendahara Tun Perak, yang mana telah ditikam oleh Raja Ahmad, yang mana peristiwa itu berlaku semasa Raja Ahmad itu menaiki kuda, yang mana menaiki kuda yang melalui kawasan permainan Tun Besar, iaitu semasa itu permainan sepak raga. Maka bola yang ditendang oleh Tun Besar itu mengenai Desta Raja Ahmad, menyebabkan Raja Ahmad murka dan bertindak untuk menikam Tun Besar. Sentri Malaysia yang seterusnya adalah beliau menceritakan tentang bagaimana masyarakat Melayu itu begitu taat kepada pemerintah, yang mana melalui peristiwa tadi bendahara Tun Perak, yang mana ayah anda kepada Tun Besar
bertindak untuk memaafkan Raja Ahmad ini walaupun telah menikam anaknya. Hal ini telah dapat dilihat melalui petikan yang dipetik daripada jurnal yang sama, yang mana bendahara ini memaafkan Raja Ahmad kerana menganggap dendam yang timbul dalam hati ini akan dilihat sebagai pengkhianatan terhadap raja, dan pengkhianatan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dimaafkan dalam masyarakat Melayu. Seterusnya mula dari aspek motif. Daripada sentrik Eropah, penulisan kolonial yang saya petik ialah daripada karya About Perak yang juga ditulis oleh Frank Swettenham, yang mana dalam petikan ini telah mengagung-agungkan pihak kolonial serta merendahkan taraf mereka yang beragama, khususnya agama Islam, yang mana mereka ini, pihak kolonial, menganggap bahawa tamadun Barat merupakan tamadun yang paling maju, dan juga mereka juga menolak pendekatan agama diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu, masyarakat ini juga menyatakan bahawa pencapaian besar yang didapati di dalam rally pada ketika ini adalah disebabkan oleh pemikiran sekularisme, yang mana ia memisahkan antara hal-hal dunia dengan hal-hal agama. Dan mereka juga menganggap bahawa mereka yang mempercayai agama Islam ini adalah mereka yang menolak kepada kemajuan. Dan mereka ini perlu beradab semasa tempoh penjajahan. Seterusnya dari sentrik Malaysia pula, ia telah menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Melayu terhadap perkara-perkara gaib. Ia juga dapat dilihat dalam jurnal yang sama, iaitu Journal of the Malayan Branch of the Royal Ascetic Society, yang mana ia menekankan tentang ia menceritakan tentang kepercayaan masyarakat Melayu terhadap perkara-perkara gaib seperti jin, syaitan, iblis dan hantu. Ia dapat dilihat dalam petikan yang dipetik daripada jurnal ini, yang mana dalam jurnal ini mengatakan bahawa mereka yang beragama, khususnya yang alim, like all the pious people, dia akan mempercayai kepada iblis, dan semakin bertakwa atau beriman seorang itu, semakin tinggi tahap kepercayaan mereka terhadap perkara gaib. Seterusnya dari aspek sumber rujukan, sentrik Eropah, yang pertama ialah rujukan berdasarkan pemerhatian pihak kolonial sendiri. Kita dapat lihat daripada karya Malay Sketches, iaitu karya Frank Swettenham ini, seperti yang telah dijelaskan, ia menceritakan tentang sikap dan watak negatif masyarakat Melayu yang dilihat sendiri melalui pemerhatian beliau. Seterusnya, rujukan daripada karya About Perak ini dapat dilihat ia merujuk kepada pihak kolonial yang sebelumnya, yang mana dalam petikan yang dipetik daripada About Perak yang menunjukkan bahawa Frank Swettenham ini telah merujuk kepada pandangan Sir Frederick Dixon tentang berkaitan dengan negeri Perak, yang mana ia membincangkan tentang Sir Frederick ini menceritakan tentang kemungkinan bahawa Perak ini akan menjadi sebuah negara yang maju. Seterusnya, sentrik Malaysia rujuk kepada jurnal yang sama, iaitu Journal of the Malayan Branch of the Royal Ascetic Society ini. Ia dapat dilihat merujuk kepada pelbagai sumber. Yang pertama adalah sejarah Melayu, iaitu edisi Shellafer. Yang kedua, ia juga telah merujuk kepada artikel yang bertajuk Silsilah Perak dalam Journal of the Royal Ascetic Society, Swiss Branch. Selain itu, ia merujuk kepada artikel lain seperti artikel Awake Perak Legend dalam Journal of the Royal Ascetic Society, Swiss Branch, jurnal yang sama, dan juga telah merujuk kepada Record Dutch, yang mana ia telah menjadi rujukan utama yang ditulis oleh Rofer, yang bertajuk Was Malacca an Emporium in Melayu Before 1400.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya Balkis akan menyambung pembatangan pada hari ini dengan menyentuh aspek objektiviti, yang mana saya telah memilih dua penulisan kolonial yang untuk saya bandingkan daripada sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Yang mana sentrik Malaysia ni saya telah memilih karya daripada Adil Wilkinson, iaitu jurnal yang bertajuk Some Malay Studies, yang mana jurnal ini terdapat dalam jurnal Malayan Branch Royal Estate Society. Dan yang kedua, untuk sentrik Eropah, saya telah tekankan kepada buku Malay Status, yang mana merupakan artikel berkaitan J.W.W. Bush. Okay. Dan Malay Status ni merupakan karya daripada Frank Swettenham, seperti yang diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ni. Jadi, kita dapat lihat macam mana pembandingan ni dapat dilakukan. Jadi yang pertama, untuk perbandingan sentrik Malaysia, untuk objektiviti ni, dalam karya Some Malay Studies tu, Adil Wilkinson ni dia telah menceritakan dengan jelas dan terperinci tentang perkara yang cuba disampaikan olehnya. Maksudnya benda yang dia nak sampaikan dalam penulisan dia tentang kajian dia dekat tanah Melayu ni, dia dapat ceritakan dengan terperinci tanpa sorok-sorok. Okey. Jadi dalam karya tu, Adil Wilkinson ni dia menceritakan tentang kekuatan pawang tanpa merendahkan agama Islam. Jadi macam mana pernyataan ni dapat kita kaitkan dengan sentrik Malaysia? Okey, sebab dalam ni walaupun dia menceritakan tentang pawang, okey, pawang tu kan macam bomoh. Bomoh ni kan lari daripada akidah orang Islam. Tapi dalam ni walaupun orang Melayu ketika itu menggunakan pawang, tapi Adil Wilkinson ni dia mengatakan dalam bukunya, dalam jurnalnya, Islam represent the highest stage of belief and animism. Maksudnya walaupun macam tu, tapi iman orang Melayu waktu tu masih kuat. Walaupun macam tu, dapat tak dia menerangkan tentang agama, keagamaan masyarakat Melayu ketika itu. Manakala bila dibandingkan dengan karya Whittingham ni, dia telah membuat perbincangan tentang yang kurang teliti berkaitan dengan pembunuhan J.W.W. Bush kerana tidak menyebut siapa sebenarnya yang membunuhnya. Contohnya kita dapat lihat, petikan yang diambil dalam karya tersebut adalah Van Dijk yang pertama membuat serangan di mana menikam Mat Arsyad dan seterusnya ke tempat mandi dan berteriak mengatakan J.W.W. Bush ada di sini, seraya menyeru supaya membunuh J.W.W. Bush. Dengan itu datang 3-4 orang lain sambil berteriak amuk dan seterusnya merejamkan lemping ke arah tempat mandi J.W.W. Bush. J.W.W. Bush yang ada dalam air tenggelam dan kemudian timbul semula di belakang rumah mandi dan seterusnya ditetak oleh si Putu dengan pedang. J.W.W. Bush tenggelam dan tidak timbul lagi. Okay, ini terjemahan daripada buku Surat 542. Okay, jadi macam mana berlakunya perbandingan ni antara sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dari segi objektiviti ni kita dapat lihat. Okay, melalui karya yang ditulis oleh Adil Wilkinson ni, penulis ni menonjolkan bagaimana sikap orang Melayu dari perspektif orang luar yang sering bergaul dengan masyarakat tempatan. Beliau mengatakan pandangan dan pendapat yang jujur yang bukannya mahu merendahkan, malah menceritakan keadaan susu budaya masyarakat ketika itu. Penulis juga jujur serta objektif kerana menceritakan semuanya tanpa berselindung. Contohnya, dari segi pemakai masyarakat yang menerima pengawalan Islam, kepercayaan masyarakat Melayu terhadap unsur mistik dan perkara gaib serta mengenai pawang dan ilmu bomoh. Maksudnya waktu kan dia buat kajian dekat tempat situ kan, dia tanpa berselindung, dia cerita juga pasal pawang tu kan, walaupun sebenarnya bertentangan dengan Islam. Okay, seterusnya apa yang
dapat kita lihat aspek objektiviti daripada sentrik Eropah. Berlakunya pencegahan pandangan mengenai individu yang bertanggungjawab dalam pembunuhan J.W.W. Bush. Sebab macam kita baca tadi pun, tentang kematian J.W.W. Bush ni sebenarnya dia tak terangkan secara terang-terangan. Seperti ada berselingkuh. Contohnya, siapa pandai input, siapa si Kutum dan beberapa orang lagi. Beberapa orang lagi tu sebenarnya berapa bilangan yang terlibat dalam ni. Tapi penulis tidak secara jujurlah menerangkan tentang tu. Tidak jelas, contohnya tidak jelas dalam menyatakan sama ada lebih tersebut terkena J.W.W. Bush atau tidak. Dan terus mencatatkan si Kutum menetap J.W.W. Bush di dalam air lalu hilang. Nampak tak berlaku samaran di situ. Seterusnya, aspek yang kedua akan diterangkan adalah aspek bias, yang mana di dalam karya Some Malay Studies, Adi Wilkinson ni menceritakan berkaitan masyarakat tempatan dari aspek budaya, bahasa, kesusasteraan, cara hidup dan semua yang berkait rapat dalam kehidupan masyarakat tempatan. Contohnya, kan Adi Wilkinson ni dia dah datang kat Malaysia, jadi dia datang kat tanah Melayu. Jadi dia dapat perhatikan pemakaian orang Melayu. Bila dia perhatikan pemakaian orang Melayu ni, dia ada tulis dalam jurnal dia yang dia kata adalah bahasa Inggerisnya, tapi maksudnya lebih kurang dia melabelkan pakaian orang Eropah yang jauh ketika dia kurang sopan jika dibandingkan dengan orang Melayu yang lebih sopan. Jadi nampak tak unsur bias dekat situ? Seterusnya, melalui sentrik Eropah pula, sentrik ni telah menganggap masyarakat Melayu adalah bangsa yang primitif, malas, gemar melawan dan menentang pemodenan. Okey, macam kita nampak tak dia bias. Dia bias dan dia sokong orang Eropah, tapi dia merendah-rendahkan orang Melayu. Contohnya, Sultan Abdullah memaklumkan bahawa baginda telah menyerahkan pemerintahan kerajaannya kepada J.W. Bush. Semua orang yang mendengar pengumuman ini senyap. Namun Maharaja Lila berkata, walaupun tuanku berbuat demikian, saya tidak peduli. Saya tidak akan pernah mengakui kewibawaan J.W. Bush atau orang kulit putih. Saya telah menerima surat daripada Sultan Ismail, Menteri Besar dan Panglima Junta, memberitahu saya tiada sebab untuk mematuhi kerajaan Inggeris di Perak. Saya tidak akan membenarkan J.W. Bush menjejakkan kakinya ke kampus saya, iaitu di Pasir Salam. Terjemahan daripada buku surat 232. Jadi penjelasan untuk aspek bias ni daripada Centric Nation, yang mana penulis ni tidak menunjukkan unsur bias dalam penulisannya. Hal ini kerana penulisannya adalah berkaitan dengan gaya hidup masyarakat tempatan, iaitu adat, konsep kedaulatan, pemakaian, alam gaib, kebesaran dan unsur mistik. Contohnya macam penyataan sebentar tadi yang kita bandingkan, apa yang ditekankan oleh Adi Wilkinson dalam ni adalah tentang pemakaian. Seterusnya, daripada sentrik Eropah pula, kita dapat lihat penulis iaitu Sultan menekankan tentang masyarakat yang berani untuk menentang, bahkan melawan arahan Sultan. Yang mana ketika dalam penulisannya dia tidak mengatakan pun penjelasan berkaitan faktor penentangan masyarakat Melayu terhadap British secara terperinci dan teliti. Tapi dia terus salahkan Datuk Maharaja Lila tak perhati dengan dia. Nampak tak berlakunya unsur bias kat situ? Dia tak cerita pun dengan jelas. Seterusnya, jadi kita dah habis aspek yang dibincangkan dalam penulisan kolonial ni dalam sentrik Eropah dan sentrik Malaysia. Seterusnya kita akan masuk kepentingan. Kepentingan yang pertama dalam penulisan ini adalah untuk mengimbangi naratif sejarah, yang mana penulisan kolonial ni mempunyai kedua-dua sentrik, iaitu sentrik macam kita belajar tadi, sentrik Malaysia dan sentrik Eropah, yang mana penting untuk mengimbangi sudut pandangan kolonial dengan pandangan sejarawan tempatan supaya sejarah Malaysia yang ada lebih menyeluruh dan dapat difahami. Ini bagi menggalakkan pandangan yang bias dan memberi ruang untuk memartabatkan warisan tempatan. Seterusnya, penting yang kedua adalah untuk kesedaran sejarah sendiri.
Contohnya pemahaman tentang bagaimana sejarah ditulis, walaupun ditulis oleh perspektif kolonial, ia dapat membantu rakyat memahami bagaimana kosmopolitik ideologi ini dapat mempengaruhi penceritaan sejarah, tambah-tambah dalam penulisan kolonial yang bersifat Eropah. Jadi macam kita tahulah sejarah ni akan ditulis oleh orang yang menang. Jadi sebab itulah akan mempengaruhi penulisan sejarah itu sendiri. Seterusnya, untuk memulihkan maruah dan jati diri. Contohnya penulisan sejarah dari sudut pandang tempatan, iaitu sentrik Malaysia, peranan besar dalam memulihkan maruah dan jati diri masyarakat Malaysia. Sejarah yang ditulis oleh penjajah yang bersifatkan sentrik Eropah ni seringkali memperkecilkan peranan rakyat tempatan dan membangunkan negara. Namun, persejarahan yang berpaksikan sentrik Malaysia berupaya untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan tokoh-tokoh tempatan. Contohnya kita dapat lihat daripada baik dari segi kebudayaan, politik maupun ekonomi. Ini memberi ruang untuk memperkukuhkan rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Jadi, dapat saya simpulkan melalui penulisan kolonial sendiri, yang mana penulisan kolonial ni ditulis ketika zaman kehadiran penjajah di negara kita ni. Walaupun penulisan kolonial ni ditulis oleh orang barat macam Portugis, British dan Belanda, namun bukannya mereka ni bukannya penulis tu mensentrikkan ke Eropah, namun terdapat juga penulis-penulis yang mensentrikkan corak penulisan mereka ke sentrik Malaysia. Jadi contohnya macam seperti tadi Wilkinson, contohnya macam antara tokoh lain yang kita dapat lihat dalam topik 5 dan topik 6, Shelley, banyak lagi. Jadi inilah dia kepentingan mengapa kita mengkaji tentang penulisan kolonial dari sudut sentrik Eropah dan sudut sentrik Malaysia. Okey, sebelum itu saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada kejayaan kebertangan anda, walaupun sebenarnya ada sedikit bila awak bentang tu, kalau boleh tu bukanlah kata teknik menghafal, so awak memang kuasai apa yang awak nak bentang tu, bukan membaca itu satu. Okey, saya kat sini ada 4 soalan saya berdasarkan apa yang awak bentang tadi tu. Jangan bimbang lah, saya tanya je supaya boleh jawab tidak. Ni soalan ni saya berikan kepada sesiapa saja boleh jawab. Okey, kalau ada juga kawan-kawan yang dalam kumpulan ni pun boleh juga membantu boleh orang. Okey, soalan saya pertama, nyatakan perbezaan utama dalam sentrik Eropah dengan sentrik Malaysia yang sering kita perbincangkan. Dalam konteks tu, apakah sentrik yang utama dibincangkan berdasarkan rujukan awak? Siapa saja boleh. Perbezaan utama. Perbezaan yang kami dapati, perbezaan utama yang kami dapati daripada penulisan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Sentrik Eropah banyak menekankan berkenaan kejayaan ataupun strategi yang dilakukan oleh pihak British di tanah Melayu, seperti daripada segi pentadbiran, daripada segi ekonomi, bagaimana mereka memajukan pelumbungan biji timah, bagaimana mereka mencipta satu pengenalan sistem residen ataupun membahagikan negeri-negeri Melayu di tanah Melayu sebagai negeri Melayu sekutu dengan tidak sekutu, menunjukkan bagaimana mereka berjaya menguruskan ataupun mengelola tanah Melayu sebagai satu negara, sebagai satu kawasan yang lebih maju berbanding
seperti mereka yang anggap masyarakat Malaysia sebagai tempat yang mundur lah. Jadi kalau untuk di perbezaan bagi segi Malaysia pula adalah daripada segi kemasyarakatan kita tahu, iaitu dari segi bagaimana masyarakat mereka bagaimana dalam penulisan sentrik Malaysia mengetengahkan daripada segi kebudayaan ataupun nilai agama masyarakat Melayu itu sendiri daripada segi adat dan tradisi. Jadi dia mengangkatlah apa yang terdapat pada masyarakat tempatan seperti daripada segi kemajuan kesultanan pentadbiran pada waktu sebelum penjajahan contohnya. So sini kita dapat tengok apa yang boleh saya cakap, civilization lah, ketamadunan yang membezakan di antara kedua-dua nak kata golongan bukan golongan, kedua-dua kata situasi lah, di mana bila penjajah tu membawa satu idea yang berlainan berbanding dengan penempatan. So sebenarnya kita boleh fokuskan kepada sejauh mana civilization, ketamadunan yang membezakan dia orang. Itu yang dia cuba angkat tu. So apa yang dijawab oleh Fatin tadi, Fatin kan? Izzati tu tempatan lah. Okay, cuma ada soalan tadi Hala Join. Izzati, soalan saya yang kedua, berikan pandangan anda tentang bagaimana kita ni sebagai rakyat Malaysia mengetengahkan karya bersentrikkan Malaysia. Pandangan awak, karya tu nak bersentrikkan Malaysia, nak menunjukkan sejauh mana? Jawapan dia ada, saya ajar dalam kelas. Saya sebutkan dia mengikut zaman mengikut zaman. So dekat situ akan dapat macam mana nak mengetengahkan karya bersentrikkan Malaysia ni. Yang sebelum ni awak kata berusulkan mitos yang sukar untuk diterima, tetapi bila pergi ke zaman moden dan tempat pasar tadi tu, awak nampak sebenarnya bagaimana untuk mengangkat karya kita yang bersentrikkan Malaysia. Saya dalam kelas saya dah sebut. Contohnya macam tadi kan cikgu tanya macam mana nak ketengahkan karya sentrik Malaysia. Okay, macam kita yang pembentangan tadi tentang penulisan kolonial, tapi itu dekat zaman penjajahan. Okay, terus selepas zaman penjajahan ada zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme yang mana dalam zaman ni ketika itu dah muncul dah banyak-banyak tokoh daripada tanah Melayu ni sendiri yang mana mereka mengkaji. Diorang mengkaji semula penulisan-penulisan yang lama. Contohnya daripada karya-karya kolonial. Karya-karya kolonial ni mereka mengkaji semula untuk berdasarkan cara-cara lah, berdasarkan cara-cara yang kita belajar waktu awal-awal kan. Mengkaji semula berdasar untuk sahkan ke
kesohihan karya-karya tersebut. Sebab macam karya-karya, sebab majoritinya daripada karya-karya penulisan kolonial ini mereka bersifatkan Eurocentric. Tetapi ketika pada zaman kemunculan banyak tokoh-tokoh, contohnya Pekin, Yusuf Hashim, ketika ni dah mereka menghasilkan karya-karya baru yang mana mereka kaji balik karya tu, diorang mengetengahkan nation-centric. Dan untuk kita jadi macam bagi saya, macam kita sekarang untuk di zaman selepas kemerdekaan betul lah, tadi tu boleh cakap betul. Maksudnya ada tokoh-tokoh, tetapi bila kita duduk pada fasa keempat, nampak tak? Dia melalui pencarian bukti daripada tokoh-tokoh tadi tu. So kita jadikan rujukan-rujukan. Perasan tak? Kan ada rujukannya, rujukan penulisan akademik, etikal yang dibuat itu sebagai rujukan utama. Itu kita dapat lihat, nak mengangkat sentrik Malaysia yang ada bukti tepat, sahih dan juga melalui pengkajian akademik orang-orang yang terdahulu. Okey, tanya juga soalan dua okey. Sejauh mana kan peristiwa pada zaman dahulu boleh dijadikan sebagai karya sentrik Malaysia? Yang awak cakap tadi sebenarnya yang sekarang ni ada tokoh-tokoh. Okey, tapi kita nak angkat peristiwa zaman dulu tu sebagai karya sentrik, macam mana? Apa yang perlu dibuat pada karya tersebut? Sama-sama bincang. Menjawab soalan cikgu, pada pandangan saya pada pandangan saya sebagai pada pandangan saya kita perlu menonjolkan sikap-sikap ataupun watak-watak, ciri-ciri politik yang didapati daripada karya-karya agung seperti Surat Salatin, Musa Melayu dan Tufan Nafis. Yang mana contohnya dapat kita lihat daripada karya Surat Salatin, kita perlu lebih menonjolkan lagi keagungan dan kehebatan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka untuk diangkat menjadi tulisan yang bersentrik dan Malaysia. Seterusnya kalau dilihat dalam Nisa Melayu, kita dapat tonjolkan dari segi perlombongan biji timah di Perak dan serta kemajuan ekonomi di Perak. Selain itu ada tak pendangan antara Tufan Nafis? Tufan Nafis pun saya ada buat sedikit penerangan juga dalam kelas. Tufan Nafis nampak tak dia melihat kekuatan satu bangsa.
siapa bangsa? Kan? So dekat sini kawan-kawan kita boleh nampak bagaimana pentadbiran tu ataupun penguasaan sesuatu bangsa kepada bangsa lain untuk mengangkat dia punya bukan sekadar kita kata darjat, tapi kekuatan bangsa dia. So dekat situ kita nampaklah walaupun karya itu adalah sebuah karya yang pada zaman silam yang kita boleh jadikan contoh bagaimana kita ni mungkin kemungkinan sesuatu bangsa yang tak kuat, tetapi bagaimana kita menggunakan ketidakkuatan kita itu untuk jadi satu bangsa yang kuat. So ada strategi dia. So begitu juga dalam tubuhan Hafiz, dia nak menunjukkan tadi apa yang Liana cakap tadi tu betul lah. Walaupun sebenarnya orang macam was-was, tapi itulah macam tu dari Misal Melayu tu, nampak tak? Kekuatan bagaimana masyarakat melombong ijtima, walaupun dalam masa sama peranan Belanda dimain kat situ. Dia bawa ekonomi sebenarnya kapitalis, tetapi dalam masa sama masyarakat Melayu pada zaman itu juga sebenarnya dah melombong. Bukan jadi bawa civilization ketamadunan tu oleh orang Belanda, bukan. Tapi civilization tu pun telah berlaku, tetapi berlaku di civilization tu hanya melibatkan penggunaan peralatan yang tak moden, mungkin kaedah mendulang. Tapi dia dapat juga pendapatan ni kan. Dan dalam masa sama masyarakat Melayu pula dalam Misal Melayu juga kita dapat lihat perkembangan zaman dia tu, sampai ke ni keluarlah daripada konteks ni zaman Ibrahim, nampak tak? Sebagai seorang pembesar yang menguruskan lombong ijtima dan kekayaan dia dikatakan melebihi daripada sultan yang memerintah pada waktu itu. Itu yang kita dapat lihat. So begitu juga dalam Sulaiman Salatin tu, tengok dari segi politik pentadbiran dia macam mana, kita ambil contoh. So itu yang kita boleh kaitkan dengan peristiwa zaman dulu tu untuk kita angkat sebagai cara sentrik untuk memperbaiki. Okey, siapa yang memperbaiki? Kita sendirilah yang mengkaji. Okey, soalan yang last. Tak semestinya ada soalan tu banyak. Tapi sebab dia komentar yang pertama, kita nak tanya juga kan Okey, yang keempat soalan last. Okey, mengapakah pengalaman, dengan betul ini senang jawapan dia. Saya nak tengok sejauh mana awak beritahu saya dengan kawan-kawan semua. Sejauh mana, mengapakah pengalaman untuk melihat sesuatu keadaan setempat perlu dalam penulisan karya? Kalau kamu tengok orang penjajah barat kan, dia nak fahami sesuatu tu apa, kenapa perlu lihat keadaan setempat? Kenapa itu perlu untuk dalam penulisan karya? Jawapan dia ada kat situ. Okey, bincang tak? Bagi pandangan kami yang telah dibincangkan, mengapa perlunya pengalaman untuk hasilkan penulisan karya? Pertama sekali adalah untuk menghasilkan satu karya yang boleh dipercayai ataupun berkualiti. Kiranya kalau kita tengok daripada segi daripada karya Malay Sketches Frans Petengah, dia telah berada di tanah Melayu dah tapak hampir sekitar tak silap saya 20 tahun. Jadi dia dah tengok daripada segi adat, budaya, pemakaian. Saya pernah baca satu bab yang mengatakan tentang latah. Kita tajuk latah mengenai orang Melayu, macam mana orang satu hamba Allah ni yang ada sikap latah. Ini satu penyakit yang, jadi hasil daripada pengalaman-pengalaman ini dia boleh hasilkan satu karya yang kita sendiri pun sebagai orang kata generasi baru boleh nampak bagaimana masyarakat Melayu pada waktu dahulu. Dan itu juga sebagai satu kepercayaan yang kita boleh letak pada Frans Petengah untuk menggambarkan masyarakat Melayu, budaya Melayu dan sebagainya. Dan juga pengalaman, daripada segi pengalaman itu kita boleh nampak kesahihan persekitaran Malaysia, persekitaran Melayu waktu itu. Okay. Dari satu, dia tak ada bias. Bila kita turun tu sebab, oh ini sebenarnya yang berlaku. Nampak tak? Apa yang jawapan dia cakap oleh Izzati itu betul, saya terima. Tetapi tak ada bias. Jadi bila kita turun, kita tahu kita sebagai penulis, mungkin satu hari awak akan buat sambung belajar di peringkat masters dan degree. So dalam bidang sejarah, kita mesti berdiri sendiri. Kita tak boleh menyebelahi dalam sesuatu karya ataupun penulisan ataupun kajian awak. Nak sebelah kena sebab apa? Macam itu juga saya buat pasal Bawah Nyonya. Walaupun saya tahu pembuktian dia berlaku begitu dan begini, tetapi sekadar pengetahuan untuk dikongsikan penulisan itu penulisan tesis kita kepada orang yang akan sahut kita punya tajuk.
Jadi dia akan turun sambung pula tajuk kupasan yang lain. Jadi untuk itu saya ucapkan tahniah dan berikanlah tepukan untuk kawan kita yang dapat mengenalkan dengan baik dan jawab soalan yang awak faham. Ini kita akan boleh gunakan sebagai jawapan-jawapan yang pasti dalam peperiksaan nanti. InsyaAllah. Terima kasih.